Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 76 tahun yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah menerima rawatan di unit rawatan intensif. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. 65 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam membawa jumlah keseluruhan kes kepada 13,130 orang. Terdapat satu kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 4 kes yang merupakan kluster rumah kediaman. 7 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 4751, 4785, 5429, 6998, kluster Rimba Kompleks, kluster 3723 dan 6625. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 170 kluster. Dalam pada itu terdapat 26 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 198 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 11,289 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,752 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 13 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapid. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 30 Oktober 2021, 2,774 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 352,709 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 82% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 254,727 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 59.2% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,231 orang, iaitu 97.5% telah menerima satu dos vaksin COVID-19 dan seramai 38,387 orang, iaitu 88.7% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Ekonomi global dan kesihatan global menjadi tumpuan perbincangan para pemimpin dunia pada sesi pertama sidang kemuncak G20 di Republik Itali. Kita saksikan paparannya dalam sorotan peristiwa sidang kemuncak tersebut.
166 orang penduduk Mukim Serasa dan kampung sekitarnya menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak yang dilaksanakan selama 2 hari bermula Jumaat lalu di Pusat Kesihatan Muara. Perkhidmatan tersebut merupakan antarausaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk di kawasan berkenaan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 khususnya warga emas. Sejak program vaksinasi COVID-19 diperkenalkan, 97% penduduk berumur 60 tahun ke atas di negara ini menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin COVID-19. Masalah kesihatan mental di negara ini di tahap yang membimbangkan berikutan peningkatan kes berkaitan masalah tersebut. Sebagai masyarakat, apa peranan kita dalam sama-sama membantu menanganinya? Ikuti laporannya bersama Wasna Fakriana Osman. Kedua pandemik COVID-19 melanda ketika ini memberi kesan kepada kesihatan mental dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Bersama kita membincangkan isu ini, Meja Besara Rusli Bujang, pengasas dan ketua pegawai Empoweria Counselling, dan Dayan Nur Syahira Chua binti Muhammad Firdaus Chua, pegawai psikologis kesihatan awam Kementerian Kesihatan. Apakah impak COVID-19 terhadap kesihatan mental ini? Pandemik COVID-19 yang sedang melanda sekarang ini bukan hanya salah satu isu atau fenomena perubatan atau medical, tapi juga sebenarnya yang menjejaskan individu, masyarakat dan semua, dan ini termasuklah seperti timbulnya kerisauan, tekanan, bahkan stigma yang banyak dikaitkan dengan isu-isu kesihatan mental. Bagaimanakah langkah menghadapi kesihatan mental sepanjang teranah di rumah dan bekerja dari rumah? Pada masa ini dipahami kesihatan mental ini sebenarnya impaknya kepada semua orang, semua kita ini mempunyai kesihatan mental. Dari segi mempertahankan kesihatan mental, pertahankan rutin dan berhubung dengan orang yang kita kasihi, dan kalau boleh juga menjaga ataupun melatih skill kita ni untuk relax, untuk manage kesihatan mental. Apakah peranan kerajaan, masyarakat dan individu bagi menggalakkan kesihatan mental yang positif dan menolak stigma negatif? Tentu dengan memberikan maklumat melalui kaca televisyen dan sebagainya, maklumat dari semasa ke semasa. Kemudian ada lagi satu stigma di kalangan orang yang pernah sudah didapati positif COVID dan sembuh, bahkan di kalangan frontliners petani. Masyarakat perlu memandang positif, bahkan berikan sokongan kepada mereka. Bagaimana Kementerian Kesihatan meletakkan kes kesihatan mental di negara ini? Kalau dibandingkan daripada sebelum pandemik dan selepas pandemik, agak merunsingkan kerana ada nampak ini orang kenaikan dari segi talian harapan pun naik dari segi panggilannya almost triple daripada sedia kala every month, in average about 700 calls to almost 1,000 calls. Bagaimana keberkesanan teknologi sebagai sokongan dalam kesihatan mental? Dari segi kesihatan mental atau artificial intelligence atau maklumat itu sebenarnya ada yang boleh kita ni gunakan untuk kita ni menilai tahap kesihatan mental kita ni. Kita ni perlu juga masih berpada-pada untuk tidak betul berlebih-lebihan dalam gunakan teknologi itu, dan kita ni perlu merehatkan diri pada ketika tertentu supaya penggunaan itu tidak berlebihan, dapat kita ni kawal dan seadanya. Apakah saranan ataupun nasihat mengenai kesihatan mental? Sama-sama berganding bahu untuk menghilangkan stigma atau mengurangkan stigma tentang kesihatan mental dengan mengadakan keadaan ataupun kondisi selamat bagi semua orang bercakap ataupun berbincang tentang kesihatan mental. InsyaAllah boleh kita ni menjaga kesihatan mental kita ni bersama. Kesihatan mental perlu diberi perhatian utama ketika pandemik. Sokongan AUDA sangat diperlukan dalam menangani kesihatan mental. Bersama melindungi.